Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam PDPR Pendidikan Islam tahun 5. Pada pagi ini, Ustaz harap semua sihat walafiat dan telah bersedia untuk pembelajaran kita di dalam bidang sirah. Sambungan tajuk pada lepas. Apa tajuk minggu lepas? Unit 3, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin agung. Boleh rujuk buku teks muka surat 150. Standard kandungan sama juga seperti minggu lepas, 5.3, merumus, iktibar dan meneladani kepribadian Nabi Muhammad sebagai pemimpin secara beradab dan istiqamah. Manakala objektif kita pada pagi ini ialah murid dapat pertama menyenaraikan peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin dengan betul. Kedua, merumus iktibar kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin dengan betul. Dan ketiga, menerangkan keperluan meneladani kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tajuknya unit 3, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin agung. Hari ini kita akan tengok peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpin masyarakat. Macam mana? Pertama, menyatukan masyarakat Madinah yang berbilang agama dan kaum, menyemai sikap hormat, menghormati dan toleransi dalam masyarakat, berganding bahu antara pemimpin dengan rakyat, tidak menggunakan kekerasan dan paksaan, memupuk nilai murni dalam masyarakat, menjadikan masjid pusat dakwah dan kegiatan masyarakat Islam, menjadikan setiap individu bertanggungjawab mempertahankan negara Madinah. Itu tugas Nabi sebagai pemimpin masyarakat. Semua Nabi buat ni. Okey. Seterusnya, ini yang tadi. Nabi Muhammad sebagai ketua tentera. Tadi pemimpin masyarakat. Nabi juga sebagai ketua tentera. Macam mana? Menghulurkan perdamaian dengan kabilah-kabilah dan negara luar. Okey. Merancang strategi peperangan. Mengetuai peperangan menentang musuh dengan tenang dan bijaksana. Menjaga adab ketika berperang seperti tidak merosakkan bangunan dan tumbuh-tumbuhan. Itu Nabi sebagai seorang ketua tentera. Seterusnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua hakim. Macam mana Nabi bertindak? Menjadikan Al-Quran dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sebagai asas menjatuhkan hukuman, adil dan saksama serta berpendirian tegas. Seterusnya, menjatuhkan hukuman berdasarkan bukti dan saksi tanpa pilih kasih. Itu Nabi sebagai ketua hakim. Seterusnya, peranan Nabi sebagai seorang pemimpin yang agung. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perancang ekonomi negara. Macam mana Nabi buat? Menghapuskan dasar ekonomi jahiliyah, mewujudkan dasar ekonomi Islam yang adil, memungut zakat daripada mereka yang wajib mengeluarkannya,
mengagihkan zakat kepada mereka yang layak. Yang seterusnya membasmi segala bentuk penindasan seperti riba, rasuah dan penipuan. Hebat Nabi kita. Baiklah murid-murid. Sekarang kita tengok iktibar. Iktibar yang kita boleh ambil daripada kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Okey, yang pertama mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Nabi seorang yang kedua, menjaga kebajikan orang yang dipimpin dan tidak mengambil kesempatan ke atas mereka. Ketiga, menjalinkan hubungan baik dengan bukan Muslim. Keempat, berbincang dan merancang bersama-sama anggota masyarakat untuk mendapatkan keputusan terbaik. Kelima, tenang, tabah dan sabar menghadapi dugaan dan cabaran. Keenam, tegas dan adil dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Okey. Yang ketujuh, tidak berputus asa dan banyak bermunajat, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ke-8, memiliki akhlak terpuji yang boleh dicontohi oleh orang yang dipimpin. Demikianlah tadi adab akhlak Nabi yang boleh kita contohi di dalam menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin. Moga-moga kita akan menjadi seorang pemimpin yang hebat sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian saja, moga-moga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.